antara tanda-tanda kematian husnul khatimah mengucap dua kalimah syahadah ketika mati. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Bukan mudah nak ucap kalimah la ilaha illallah. Siapa yang banyak mengucap saat hidup, insya-Allah saat mati mudah untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Berapa kali sehari kita zikir la ilaha illallah? 70 kali ustazah, 100 kali, 200 kali, tak terkira. Tak terkira tu bahaya tu. Sebab apa? Bila tak terkira, dia dah rasa macam banyak, padahal lagi tu sikit baru dia sebut. Ada orang istiqamah 200 kali sehari, sebut la ilaha illallah, tidak ada Allah, tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada tempat mengadu melainkan Allah, tiada yang lebih mengetahui melainkan Allah. Itulah tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah. Akhirnya apabila kita susah ataupun senang, kita tak lupa Allah. Apabila kita sehat ataupun sakit, tak lupa Allah. Apabila kaya ataupun miskin, tak lupa Allah. Allahu Akbar. Kemudian tanda yang kedua, mati dengan keluar peluh di dahi. Dah biasa kita dengar. Yang ketiga, mati pada malam Jumaat ataupun siangnya. Semua datang daripada hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat, mati berjuang pada jalan Allah. Yang kelima, mati kerana penyakit taun, mati kerana penyakit dalam perut, mati dengan sebab runtuhan dan lemas, mati kebakaran dan TB, kematian wanita waktu nifas dengan sebab anaknya ataupun kerana melahirkan anak, ataupun mati kerana mengandung, sakit mengandung dan sebagainya. Mati dengan membela agama atau harta atau dirinya. Subhanallah. Mati dalam peperangan pada jalan Allah, mati atas amal soleh. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah untuk mencari keredaan Allah lalu mati, nescaya dia masuk syurga. Siapa yang berpuasa satu hari untuk mencari redha Allah lalu mati, nescaya dia masuk syurga. Siapa yang bersedekah untuk mencari redha Allah lalu mati, nescaya dia masuk syurga. Subhanallah. Asbab bekalan utama untuk dapat husnul khatimah. Pertama, istiqamah. Ini kitab ni iaitu Indahnya Husnul Khatimah. Tebal kitab ni. Subhanallah. Syarat yang pertama, istiqamah sampai mati beramal soleh. Dan antara yang bahaya menimpa bagi orang-orang yang kurang muda ataupun ayat mudah, orang tua. Siapa orang tua angkat tangan? Oh, si baik mengaku. 50 tahun ke atas dah tua. 40 tahun ke atas lah dah tua. 40 tahun ke atas. Ramai, sebahagian besar. Sebenarnya dah lama dah tu. Dah tak lama dah nak mati tu ya. Subhanallah. Kalau dengan dari segi umur, makcik-makcik dululah sebelum saya dari segi umur. Tapi kita tak tahu siapa meninggal dulu ya. Masya Allah. Saya nak sebut di antara kebimbangan penyakit warga emas orang-orang tua ni, dia rasa puas dah beribadah. Umur dah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Saya dah lama dah solat. Ni kau orang muda ni, jagalah semayang. Pakcik dah banyak dah semayang. Ni orang muda banyak-banyak sedekah. Pakcik kau nak kira sedekah ni, banyak dah, macam mana-mana dah pergi ni. Ni solat ni. Ini semua ni. Dah hujung usia nak relax-relax pula. Tak yalah nak susah-susah sangat. Tua-tua ni santai-santai je sementara tunggu mati. Macam tu pula. Dia pun lepak kat kedai situ, lepak sini. Kan berjalan sana, kan berjalan sini. Ustazah usia tua kan menikmati hidup ustazah sementara hidup. Kan melancong sana 2 tahun pula, 2 minggu. Cuti 2 minggu tak pergi masjid, tak pergi kuliah. Sebab penat sakit lutut, masa berjalan lupa. Subhanallah, ini ujian bila orang di penghujung usia. Sepatutnya kena istiqamah. Bimbang masa muda memanglah kuat ibadah apa. Tetapi yang menentukan husnul khatimah atau tidak, iaitu akhir-akhir kehidupan kita, bagaimana kematian kita. Istiqamah salat duha, istiqamah sedekah, istiqamah pergi masjid dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang keenam, tanda-tanda. Yang kedua, tanda-tanda ataupun amalan untuk dapat husnul khatimah. Nabi bersabda, yaqulullahu azza wa jalla ana inda zanni abdi bi. Allah berfirman, aku adalah berdasarkan kepada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kita bersangka baik dengan Allah. Antaranya hadis Nabi, sesungguhnya orang yang bersangka baik, mafhum daripada hadis Nabi ya,
Orang yang selalu bersangka baik akan diberikan husnul khatimah. Yang ketiga, takwa kepada Allah. Yang keempat, siddiq. Yang kelima, taubat. Yang keenam, berterusan atas ketaatan. Yang ketujuh, mengingati mati dan pendek angan-angan. Yang kelapan, takut terhadap sebab-sebab su'ul khatimah. Subhanallah. Dah lebih 1 minit, tapi saya mohon izin nak baca juga satu hadis berkenaan dengan arwah tahu apa yang kita buat. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada keluarga dan kaum kerabat kalian di dalam kubur mereka. Jika baik, mereka akan senang hati. Jika sebaliknya, mereka akan berdoa, Ya Allah, berikanlah ilham kepada mereka agar berbuat taat kepadamu. Riwayat At-Tayalusi. Subhanallah. Saya nak cerita ringkas sangat. Ada adik-adik beradik saya yang selalu mimpi ayah saya. Dan ada di kalangan adik-beradik saya tak pernah mimpi pula, ataupun sekali dua je. Arwah ayah saya meninggal pada setahun yang lepas, pada bulan Ramadan, Jumaat malam 10 Ramadan. Subhanallah. Panjanglah ceritanya, subhanallah. Tetapi bila saya tanya amalan adik saya pun cemburu. Kadang-kadang dia kata, malam tadi mimpi ayah, dia selalu cerita. Ayah cakap apa? Ayah pesan itu, ayah pesan ni. Dalam mimpi, wallahualam sama ada mimpi itu mimpi yang benar ataupun kita tak boleh nak menilai, tak mahir dalam bab mimpi. Tapi biasanya mimpi, ayah senyum, ayah pesan, ayah ingatkan ini, ayah suruh jaga mak, sekian-sekian. Lepas tu satu ketika, keluarga kami ditimpa ujian. Ayah datang dalam mimpi dia juga. Ayah sedih, ayah kata sedihnya ayah, tolong kuatkan mak. Soalannya macam tu. Soalannya bercakap masa hidup. Masya Allah. Allahu Akbar. Bila saya tanya adik saya ni, saya cemburu dengan dia. Saya tanya, apa amalan? Sebab apa ayah selalu muncul dalam mimpi kamu? Adalah nama dia. Kenapa boleh borak panjang dengan ayah? Saya kata, saya pun rindu sangat dengan ayah, sekian-sekian. Lepas tu dia kata, dia panggil saya Kak Mak lah kan, Kak Asma, Kak Mak dia panggil. Kak Mak, contohnya nama sebenar, jangan sebutlah nama. Contoh nama dia Siti, bukan nama sebenar ya. Contoh. Dia kata, Kak Mak, Siti, bukan nama dia betul-betul, bukan Siti ya. Dia kata setiap kali lepas solat fardu memang tak tinggal. Tak tinggal sedekah Al-Fatihah. Setiap hari baca Yasin tak tinggal. Setiap pagi tak tinggal. Bacakan surah Yasin dan dihadiahkan. Kemudian dia kata memang bila nak buat dosa, buat maksiat, dia takut sangat ayah tahu. Pasal mesti ayah sedih. Jadi sebenarnya Masya Allah, memang betul di sana ada peringatan Nabi. Sesungguhnya perbuatan buruk kita ini akan diberitahu, akan digambarkan. Ibu bapa kita yang telah pun pergi tahu apa yang kita buat. Jadi saya pada saat ini rasa sangat sedih dengan diri sendiri. Mungkin asbab kenapa saya sering kali maksudnya tersekat apa tak dapat rahmat Allah dan sebagainya, ataupun apa-apalah ujian, asbab bila saya buat maksiat, kita hanya rasa takut. Kita takut orang tahu kita buat maksiat. Kita takut aib kita orang tahu. Tapi kita tak takut bila Allah nampak kita buat maksiat. Kita tak fikir untuk menjaga ibu bapa kita yang telah pergi dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Masa di antara malam-malam akhir ayah saya kan, ayah saya diuji dengan kanser sampai akhir dia 3 kanser. Pertamanya kanser paru, kanser esophagus sampai kena buang semua. Ayah saya seorang yang subhanallah tak apa. Kemudian orang yang sangat baik, Masya Allah. Saya berceramah, saya dakwah semua asbab kekuatan ayah dan ibu saya. Ayah saya dulu masa saat ada, setiap kali saya ceramah dia akan tanya tajuk. Asma, esok tajuk apa ceramah? Tak apa, malam ni ayah akan study. Ayah saya akan baca kitab, buka kitab sirah, kitab ni. Esok pagi dia akan telefon berjam-jam untuk bagi tahu saya nota. Bila saya lemah semangat, ayah yang kuatkan semangat. Subhanallah. Ada satu malam-malam akhir dia, saya menangis. Saya kata, ayah, malam ini malam nisfu Sya'ban. Saya balik mengejut. Saya kata, insya-Allah kita sama-sama doa supaya Allah Maha menyembuhkan. Mana tahu Allah sembuhkan ayah. Kemudian ayah saya jawab apa? Asma, Allah telah makbulkan doa kita semua. Saya kata, apa maksud ayah? Kita mohon Allah sembuhkan ayah, tetapi ayah bukan sekadar sembuh, bukan sembuh tapi bertambah-tambah lagi.
Masa itu daripada kanser esophagus dah pergi kanser paru-paru, air mengalir dikeluarkan daripada paru-paru, sakit sangat, bertong-tong, tak habis-habis air keluar pada paru-paru. Kemudian diagnos akhir kanser darah pula. Maksudnya bertimpa-timpa, bukannya makin kurang, tapi jawapan ayah saya pada malam itu, dia kata, Asma, jangan ragu-ragu permintaan dengan Allah, dan jangan sebut Allah tak makbulkan doa kita. Allah dah makbulkan doa Asma, doa ayah, doa mak. Allah dah makbulkan. Kita minta apa dengan Allah? Ayah, kita minta Allah sembuhkan ayah. Allah beri syifa kepada ayah. Allahu Akbar. Asma, Allah dah beri Asma. Kadang-kadang kita minta sembuh fizikal, tapi Allah sembuhkan jiwa. Allah sembuhkan hati kita. Kemudian ayah suruh saya bacakan firman-Nya. Asma, baca firman tu, sebab ayah saya memang tekan. Kalau ceramah Asma hafal ayat ni hafal, tapi saya saja yang malas, kurang hafal ayat Al-Quran, kurang hafal hadis. Dia bagi dalil-dalil. Ayah kata baca ayat tu. Saya pun baca dalam keadaan menangis. Dia dah kurus kering, wayar dah penuh satu badan. Malam tu malam nisfu Sya'ban. Saya kata malam ni malam mustajab doa ya. Dia kata jangan ragu-ragu dengan Allah. Kemudian saya baca ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu benci, yang kamu tak suka, yang kamu sedih itu ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kita tak suka itu, apa yang kita nak sangat itu ia buruk bagi kamu, maka Allah tidak beri kepada kamu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu apa-apa. Lalu ayah saya sebut, fahami ayat itu Asma, kita minta Allah sembuhkan ayah. Semua orang minta, ayah pun nak Allah sembuhkan. Tapi kenapa Allah menambah-nambah sakit ayah? Sebab ini lebih baik untuk kita semua. Allah Maha mengetahui. Allah bukan makbulkan doa mengikut apa yang kita nak, tetapi Allah makbulkan doa mengikut apa yang kita perlu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu para muslimin muslimat sekalian, untuk kita dapat husnul khatimah adalah redha dengan segala ketetapan Allah. Dan ayat yang terakhir ini adalah penutup sungguh-sungguh firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha terhadap Allah, pemberian Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah baik ataupun buruk dalam hidup kamu. Mardiyah, kamu juga akan diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-Ku yang saleh dan masuklah di dalam syurga-Ku. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua akan diseru dengan seruan ini saat akhir kehidupan kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Maka masuklah di kalangan hamba-Ku dan masuklah dalam syurga-Ku. Amin ya rabbal alamin.